those. We start up in wars. Apa itu rasuah? Rasuah dilihat semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat Malaysia kini. Ia dilihat sebagai masalah sosial yang semakin hari semakin parah. Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah bagi kepentingan diri sendiri. Hal ini kerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperolehi kehendaknya itu. Ini bermaksud kuasa yang telah diberikan kepadanya akan disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri. Mereka juga lebih cenderung bersikap pilih kasih dan bermuka-muka dalam setiap tindakan bagi mengelakkan daripada perbuatannya diketahui oleh pihak umum. Di Malaysia, dari segi undang-undang, segala perkataan yang membawa maksud kepada memberi dan menerima suapan adalah sebahagian daripada perbuatan dan kesalahan jenayah rasuah. Kes-kes rasuah biasanya membabitkan pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk menentukan atau meluluskan suatu perkara. Masalah rasuah di Malaysia sememangnya semakin menjadi-jadi. Banyak kes-kes dilaporkan yang membabitkan rasuah. Mengikut laporan, kedudukan Malaysia adalah di tangga ke-56 berbanding 180 negara. Hal ini dapat membuktikan betapa parahnya masalah rasuah di negara kita. Rasuah akan mengakibatkan kesan negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Mereka akan dikenakan hukuman, iaitu individu yang melakukan jenayah rasuah ini akan dikenakan hukuman yang berat terhadapnya jika disabitkan bersalah. Hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda akan dikenakan. Rasuah ini hanya memberi kesan yang buruk kepada individu yang mengamalkannya. Kesan individu yang kedua ialah individu tersebut pasti akan mendapat laknat dan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mendapat rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Serta akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Manakala kehidupannya di dunia akan menjadi kucar kacir, hina maruahnya dalam masyarakat, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, akan didakwa di mahkamah serta mungkin akan dijatuhi hukuman berat penjara dan denda yang tinggi. Seterusnya, ia juga akan mencemarkan nama baik keluarga. Kesan rasuah terhadap institusi kekeluargaan juga tidak kurang teruknya, iaitu akan menghancurkan dan menggugat keharmonian rumah tangga. Seterusnya, ahli keluarga seperti isteri dan anak-anak akan terabai. Nama baik keluarga juga akan tercela teruk serta akan hilangi kepercayaan dari keluarga sendiri dan sanak saudara terdekat. Ia juga akan memberi impak yang negatif dalam kalangan masyarakat, iaitu peningkatan dalam kejadian jenayah yang berlaku di negara. Peningkatan jenayah dalam kalangan masyarakat juga menyumbang kepada salah satu kesan negatif kegiatan rasuah dan korupsi. Kajian juga membuktikan bahawa kes rasuah mendorong kepada peningkatan dalam kejadian jenayah yang berlaku di negara tersebut. Setiap rasuah yang berlaku pasti ada kaitannya dengan pihak rakus, rebut kuasa yang cuba menguasai sesuatu perniagaan. Lama-kelamaan, pergaduhan sesama golongan seerti dengannya berlaku sehingga membawa pembunuhan dan kejadian yang ngeri meningkat. Akhir sekali, ia juga akan memberi impak yang negatif dalam negara. Peruntukan sumber yang tidak berkesan. Dalam ekonomi yang korup, syarikat yang tidak layak boleh menang tender projek melalui rasuah dan menyebabkan perbelanjaan berlebihan disalurkan dalam projek yang rendah piawai atau gagal. Ini akan merugikan negara kerana sumber yang sama sepatutnya boleh disalurkan kepada projek yang lebih baik dan membantu rakyat. Langkah-langkah dalam mengatasi isu rasuah di Malaysia. Terdapat beberapa langkah yang boleh kita bahagikan dalam aspek mengatasi isu ini, iaitu dalam aspek kendiri, masyarakat dan persekitaran, dan dalam aspek pentadbiran. Langkah dalam mengatasi
isu rasuah dari aspek kendiri ialah seseorang itu perlulah sentiasa menimba ilmu berkaitan isu-isu halal dan haram dalam Islam. Hal ini kerana mereka yang terlibat dalam rasuah tidak mempunyai ilmu yang mendalam tentang halal dan haram dalam Islam, menjuruskan kepada mereka mempunyai iman yang lemah. Selain itu, dalam kehidupan sekarang yang teramat mencabar, ini dapat menyukarkan sesetengah individu dalam bersaing bagi mendapatkan peluang pekerjaan yang baik. Ini membuatkan mereka berasa terdesak untuk memperolehi pekerjaan itu dengan cara yang salah. Dengan ilmu yang telah banyak dipelajari dan ditimba, individu boleh dan mampu untuk membuat keputusan yang rasional, dan mereka juga pasti mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan tanpa perlu menggunakan jalan yang buruk seperti rasuah. Selain dari aspek kendiri, terdapat juga langkah-langkah dalam mengatasi rasuah dari aspek masyarakat dan persekitaran. Ialah sebagai masyarakat yang rasional dan bertanggungjawab, kita hendaklah sentiasa menjaga etika hidup, terutamanya mereka yang lebih dewasa, kerana etika dan perbuatan kita sebagai masyarakat yang lebih dewasa akan sentiasa ditiru oleh mereka yang masih muda. Masyarakat dan persekitaran amatlah kuat dalam mempengaruhi gaya hidup ataupun minda manusia. Individu yang berkelakuan buruk selalunya dipengaruhi oleh persekitaran individu tersebut. Sekiranya masyarakat dewasa mempunyai etika yang negatif, sudah pasti mereka yang lebih muda akan mengikut jejak langkah yang lebih dewasa. Oleh itu, kita hendaklah mengekalkan suasana masyarakat persekitaran yang positif. Sekiranya terdapat ataupun berlaku aktiviti jenayah di dalam sesuatu kumpulan masyarakat itu, mereka perlulah bekerjasama dan memastikan jenayah itu dibanteras sebaik yang mungkin. Masyarakat juga boleh mengadakan ceramah-ceramah kesedaran di kawasan masing-masing bagi mengajar dan memupuk etika rakyat yang positif. Dengan ilmu-ilmu kesedaran, pastinya iman rakyat sekitar semakin kuat dan membanteras hal-hal negatif. Terdapat juga langkah mengatasi isu rasuah dalam aspek sistem pentadbiran dalam undang-undang negara yang tidak begitu efisien dan tidak menepati syariat-syariat Islam. Bahagian-bahagian pembanteras jenayah rasuah Malaysia seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak begitu stabil. Sebagai contoh, ahli-ahli Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlulah bebas dari politik dan tidak dilantik oleh Perdana Menteri. Ini bagi mengelakkan berlaku pilih kasih atau jabatan Suruhanjaya ini dalam menyelesaikan masalah rasuah yang melibatkan ahli-ahli politik. Peruntukan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2019 adalah suatu peruntukan yang menetapkan prinsip liability corporate yang mana organisasi komersial adalah melakukan suatu kesalahan jika mana-mana pekerja dan atau pihak bersekutunya melakukan rasuah untuk faedah organisasi tersebut. Organisasi komersial tersebut boleh disifatkan bersalah dalam keadaan sama ada atau tidak pihak pengurusannya di atasnya atau wakilnya tahu tentang kelakuan rasuah yang dilakukan oleh pekerja atau pihak bersekutunya. Kesalahan oleh organisasi komersial ini menetapkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan sekiranya mana-mana pekerja atau pihak bersekutunya melakukan perbuatan rasuah bagi faedah organisasi tersebut. Peruntukan baharu ini mendorong organisasi komersial mengambil langkah yang wajar dan sedari bagi memastikan perniagaan dijalankan dengan integriti tanpa rasuah. Sebuah organisasi komersial disabit kesalahan di bawah Seksyen 17A
Hukuman di bawah Seksyen 17A2 adalah denda tidak kurang 10 kali ganda daripada nilai suapan atau RM RM1 juta sahaja. Mengikut mana-mana yang lebih tinggi atau dipenjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagaimanapun, organisasi korporat boleh membela diri jika dapat menunjukkan bahawa mereka mempunyai tata cara mencukupi dalam operasinya. Keputusan kerajaan untuk meneruskan penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 dibuat setelah mengambil kira perkembangan situasi semasa dan pandangan semua pihak. Maka dengan itu, kerajaan konsisten dengan sendirian kokoh menetapkan bahawa pelaksanaan undang-undang liability korporat ini kekal berkuasa mulai 1 Jun 2020. Contoh rasuah yang mengenai atas akta. Pengarah Universiti Awam direman 7 hari oleh Mahkamah Majistret Air Keroh bagi membantu siasatan berhubung penerimaan suapan sebuah kereta bernilai RM170,000. Perintah terhadap suspek yang berusia 50-an itu dikeluarkan Majistret Marzana Senin bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009.